Saudara, semalam lebih 300 pemandu teksi Lembah Kelang mengadakan demonstrasi aman di Padang Merbok menuntut pengharaman aplikasi Uber dan GrabCar yang didakwa menjejaskan sumber pendapatan mereka selain beberapa masalah lain. Baik, kita akan mengupas lebih mendalam mengenainya dan bersama saya di studio ketika ini ialah Encik Muhammad Azharuddin Matsah. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat ASPAD. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Terima kasih. Baik, berbincang mengenai masalah semalam. Kalau mungkin boleh terangkan secara terperinci apa sebenarnya yang dihadapi orang mereka ataupun apa yang masalah sedang dilanda oleh mereka? Masalah pemandu taksi ni, taksi industri ini adalah amat rumit dan punya masalah daripada pelbagai sudut. Kalau kami lihat maklum balas daripada pemandu taksi yang kami bincang, isu antara utama ialah pendapatan mereka merosot. Dan kalau kami lihat daripada segi isu-isu terperinci, ialah mengenai isu modal niaga, isu pelesenan. Dan bila Uber dan GrabCar memasuki pasaran perkhidmatan taksi ini, ia memberi kesan kepada pendapatan harian pemandu taksi ini. Kalau saya dapat ulas lebih lanjut mengenai Uber dan GrabCar, Uber dan GrabCar sah dari segi undang-undang, aplikasinya tiada masalah. Yang menjadi masalah ialah mengenai penggunaan kereta sapu yang tiada lesen dan pemandu-pemandu ini tidak mempunyai lesen PSV yang diketuai oleh GPJ dan SPAD yang membolehkan mereka menjalankan operasi. Itu yang menjadi masalah. Sebab itu pemandu taksi membuat aduan kepada pihak SPAD. Dan daripada demonstrasi semalam, ada atau tidak tindakan segera yang diambil oleh pihak SPAD? Pembincangan kami dengan pihak-pihak taksi, berkepentingan taksi, dengan berbagai persatuan, dengan berbagai pemandu taksi berlanjutan. Sejak setahun yang lepas dan kami telah tumpukan sejak 2-3 minggu yang lepas. Jadi daripada pergi panjang jangka masa hadapan, kami membuat satu makmal yang akan membincangkan secara lebih teliti masalah-masalah yang dihadapi dalam industri taksi ini. Salah satu penyelesaian yang kami perlu cari ialah mengenai isu modal niaga. Yang antara isu besar yang mereka bangkitkan kepada kami ialah mengenai sewa pajak modal yang membebankan pemandu-pemandu taksi ini. Itu adalah satu masalah yang mereka bangkitkan dan kami akan cari penyelesaian. Jadi bagi kami isunya bukan setakat isu Uber dan GrabCar, tetapi isu mengenai bagaimana kami melakar satu penyelesaian yang menyeluruh dan mentransformasikan industri negara ini, taksi negara ini, supaya pemandu taksi dapat menjana pendapatan yang lebih, tapi yang pentingnya dapat memberi perkhidmatan yang bagus dan terbaik kepada pihak pengguna. Bahawa masa ini kami maklum bahawa perkhidmatan taksi negara ini tidak mencapai kepuasan pihak pengguna, penumpang-penumpang. Banyak masalah kami, maklum bala kami terhadap pengguna. Satu, kadang-kadang mereka tidak menggunakan meter, charge berlebihan, kadang-kadang pemandu tidak berhemah. Itu adalah satu-satu perkara penting pokok yang kami perlu cari penyelesaian. Jadi dari segi itu, kalau kami faham kehendak-kehendak pengguna, bila Uber dan GrabCar memberi satu perkhidmatan yang lebih baik, yang sejajar dengan kami ingin menjadi negara membangun, negara yang maju, kami perlu ikut penambahan teknologi dalam industri ini. Baik, kalau melihat dengan adanya Uber dan juga GrabCar ini, ramai yang sudah tahu sebenarnya bahawa pengangkutan ini sah dari segi undang-undang di luar negara secara antarabangsa, dan bagi pelancong yang datang ke Malaysia, mereka lebih senang menggunakan Uber ataupun GrabCar kerana mereka tahu ketelusan di dalam penggunaan Uber ataupun GrabCar ini. Di Malaysia, kita tahu pihak Uber ada membentangkan untuk menjadi sah di Malaysia dari segi penggunaan kereta supaya tidak digelarkan kereta sapu. Bagi pihak SPAD, apa mungkin dia dipercepatkan atau apa mungkin pihak SPAD perlu melakukan beberapa perbincangan untuk menentukan akta yang terbaik untuk mereka? Kami telah mengulakan perbincangan dengan pihak Uber dan juga GrabCar dan juga dengan pihak berkepentingan lain, dan kami belajar daripada negara-negara yang telah kawal selia perkhidmatan aplikasi ini di negara-negara seperti di Canberra, di Australia, di Filipina dan juga di Singapura. So bagaimana secara terperinci
akan kaedah kawal Islami kami belum pastikan lagi. Ini dalam kajian kami dalam masa 2-3 bulan ini. Tapi kami akan cepatkan sebab masalah ini tidak boleh tunggu lama untuk penyelesaian. Kami akan sungguh-sungguh mencari penyelesaian dengan pihak-pihak berkepentingan. Maknanya jawapan untuk cari penyelesaian ini bukan daripada pihak SPD saja. Ia bersama-sama dengan pemandu teksi, dengan pengusaha teksi dan juga pihak Uber dan GrabCar. Jadi buat masa sekarang masih ada atau tidak ada mereka di luar sana yang memberi cadangan ataupun ada yang mengatakan bahawa Uber ini masih berleluasa kepada pihak SPAD? Masih. Jadi buat masa ini Uber dan GrabCar boleh dikategorikan sebagai kereta teksi sapu dan ada risiko-risikonya sebab satu tidak ada lesen dan maknanya dari insurans penumpang-penumpang tidak dapat jika ada kemalangan tidak akan di-cover. Jadi tapi kalau dari segi penyelesaiannya itulah isu-isu yang kami akan bentangkan. Daripada segi bagaimana mereka dapat beroperasi di negara ini sejajar dengan undang-undang di Malaysia. Baik, akhir sekali untuk menyelesaikan atau meredakan keregangan di antara pemandu teksi Uber ataupun GrabCar, apa yang mungkin harus mereka lakukan buat masa ini supaya tidak ada lagi kekacauan, tidak ada pergaduhan dan sebagainya? Bagi kami ialah satu yang perkara penting ialah kita mesti meningkatkan mutu perkhidmatan teksi. Itu perkara pokok, perkara utama. Sebab bagi kami jikalau perkhidmatan teksi itu bagus, mencapai kepuasahatian kepada para pengguna, pengguna akan secara gembira dapat menggunakan teksi-teksi ini. Dan SPAD buat masa ini juga akan mengenal pasti pemandu-pemandu teksi yang memberikan perkhidmatan yang tinggi. Dalam simposium kami pada 2 hari yang lepas, kami telah mengenal pasti sebagai contoh satu pemandu teksi bernama Hasnizan yang telah dalam satu kes culik kanak-kanak, dia telah mengambil inisiatif mengembalikan anak itu kepada keluarganya dan menjadi satu model kepada pemandu teksi. Jadi bagi kami ada ramai pemandu teksi yang bagus dan dapat meningkatkan perkhidmatan yang tidak mematuhi peraturan itu, yang tidak memberi kepuasan kepada pengguna. Kami cadangkan agar menambah baik servis mereka. Baik, boleh sebenarnya kalau kita katakan dalam isu teksi ini kerana nilai setitik habis susu sebelanga. Baik, akhir sekali harapan SPAD secara keseluruhannya bukan sahaja teksi dan sebagainya terhadap isu yang semakin membelenggu pihak SPAD sendiri. Harapan kami amat besar. Ini sejajar dengan program transformasi negara untuk mentransformasikan pengangkutan awam darat. Teksi adalah satu aspek utama dalam isu ini. Kami dalam 2-3 bulan ini akan berbincang dengan pelbagai pihak berkepentingan mencari satu jalan penyelesaian yang menyeluruh dan bersama-sama dapat memberi pandangan kepada teksi supaya mereka dapat menerima penyelesaian ini. Jadi itulah harapan kami dan kami amat positif boleh cari penyelesaian. Baik. Apa yang pasti kita seharusnya positif dengan apa jua jalan penyelesaian yang diberikan oleh SPAD dan juga pihak-pihak tertentu. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Encik Muhammad Azharuddin Matsa. Beliau merupakan Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat SPAD. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih.